Marilah kita sama-sama merafakkan sedikit kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana atas kesyukuran kita itu Allah tambahkan nikmat kepada kita. Nikmat kesihatan, nikmat iman, nikmat Islam, berbagai-bagai lagi nikmat. Kalau nak dikira, kalau nak ditulis, maka tidak terkira, tidak tertulis banyaknya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sejak kita lahir sampai sekarang. Tapi Allah sebut dalam Quran, qalilan ma tashkurun, sedikit sangat hamba-Ku bersyukur, kata Allah. Itu masalah, syukur tak syukur kita kepada Allah. Apatah lagi orang yang bercita-cita mengejar dunia dan sebagainya, mengejar pangkat, mengejar harta, mengejar kemuliaan, hingga mana lupa nak mengejar akhirat. Berebut sana, berebut sini, bergaduh sana, bergaduh sini, tak habis-habis kita bergaduh, berbalas sesama sendiri. Akhirnya kita dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW begitu sedih kalau kita berpecah belah dan sebagainya. Dalam Quran, dalam hadis, banyak cerita tentang ukhuwah Islamiyah. Tambah-tambah pilihan raya ni tak habis-habis lagi ni. Sebelum mengundi, lepas mengundi, sampai sekarang masih tak puas hati lagi. Fitnah demi fitnah. Yang pembangkang, lagu pembangkang, kan? Biasa dah tuan-tuan, balah 5 tahun akan datang balah lagi. Begitulah seterusnya. Cuma saya banyak bagi nasihat lah, kita jangan sampai kita berpecah belah, jangan sampai kita bermasa muka, jangan sampai kita yang paling teruk lagi memutuskan silaturahim. Nabi sebut, siapa yang memutuskan silaturahim, Allah haramkan masuk syurga, tak masuk syurga. Jangan disebab perbezaan ideologi, bendera dan sebagainya, kita berpecah belah, ya. Lawan tetap lawan. Kalau menang itu ketentuan Allah. Kan? Nabi dah sebut dah. Orang Islam ni memang banyak ujian. Banyak ujian. Bagi saya senang. Orang sokong Islam, tidak ada istilah kalah orang sokong Islam. Betul tak? Islam tetap di atas. Jangan duk pening. Sebab Islam adalah agama. Islam agama kita, agama Allah. Agama samawi. Islam yu'la wala yu'la alaih. Islam adalah ulama. Okay? Tapi kalau menang meninggalkan Islam, tak menang. Jadi Islam kita letak di atas. Okay? Intro sikit lah. Jadi kita sama-sama ni bergaduh sana, bergaduh sini, semayang tak mari, jemaah tak datang, kuliah tak datang, rugilah. Ya. Okay? Sudah-sudahlah bergaduh, kan? Berjuang tetap berjuang lah. Okay? Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita pada malam ini. Kitab saya ni muka surat 6, iaitu seperti mana yang saya janjikan minggu lepas, iaitu perdebatan dengan Abu Ali Al-Juwa'i, perdebatan Abu Hasan Al-Asy'ari. Sebelum kita belajar sifat 20 ni, kita kenal dulu tuan dia punya guru-guru kita. Masih lagi kita mengenal dulu, kenal guru kita, baru kita masuk pelajaran ilmu sifat 20. Lambat lagi nak masuk tajuk, kita kenal dulu. Kita kenal dulu dia mazhab mana, kita kenal, berkenalan dengan tuan punya dulu. Mana? Takkan terus-terus nak kahwin lah. Merisi apa, tunang apa, tak terus-terus nak kahwin lah. Mana boleh. Okey. Itu kalau macam tu takat basah tu. Ya. Kita kenal dulu tuan guru kita. Ni
Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Qala musannifu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darai amin rabbal alamin. Semoga Allah memberkati tuan-tuan guru kita semua kepada pengarang kita ni. Perdebatannya Abu Hasan Al-Ash'ari dengan Abu Ali Al-Jubai. Perdebatan yang paling masyhur berlaku di antara Imam Abu Hasan Al-Ash'ari radhiyallahu anhu dengan Al-Jubai. Abu Ali Al-Jubai ialah mengenai isu islah. Islah maknanya ataupun dikatakan at-ta'dil. Ta'dil keadilan Allah. Keadilan Allah. Baik. Ini antara isi kandungan perdebatan. Abu Hasan Al-Ash'ari radhiyallahu anhu bertanya kepada Ali Al-Jubai, apakah pendapat kamu tentang 3 golongan ini, iaitu mukmin, kafir dan kanak-kanak? Ini berkait dengan akidah. Tanya. Abu Hasan Al-Ash'ari tanya kepada Ali Al-Jubai, apakah pendapat tentang mukmin, kafir dan kanak-kanak? Abu Ali Al-Jubai menjawab, orang mukmin merupakan orang yang mempunyai darjat kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Kita kena beza ya. Mukmin, Muslim. Kan? Kalau mukmin, orang lelaki yang beriman. Kalau mukminin, orang perempuan. Kalau Muslim, orang lelaki Islam, orang lelaki Islam. Kalau Muslimat, orang Islam perempuan. Dia beza situ lah. Mukminin, mukminat. Mukmin umum. Kalau mukminin, mukminat. Mukminin orang lelaki, mukminat orang perempuan. Kalau mukmin merakumi semua sekali, itu orang beriman. Mukmin, Muslim, tu dua-dua tu. Islam, Muslim, Islam, mukmin, beriman, dua-dua lah berkait. Orang mukmin merupakan orang yang punya darjat dan kedudukan yang tinggi, manakala orang kafir pula ialah orang yang mempunyai kedudukan yang rendah dan akan dimasukkan ke dalam neraka, seperti mana janji Allah SWT. Manakala kanak-kanak ialah orang-orang yang terselamat. Pasal apa kanak-kanak selamat? Sebab kanak-kanak yang belum balik, dia tidak ditaklifkan hukum syarak, tidak berat hukum syarak. Maknanya kalau dia tak puasa, tak sembahyang, tak berdosa. Sebab kanak-kanak kalau kanak-kanak meninggal pun kita ke bumi tanpa talqin kan, dia tak ada dosa lah. Sebab tu kata kanak-kanak ni, kata anak mati kecil kan, anak-anak syurga. Pasal apa? Pasal banyak kisah dia, antaranya ialah anak-anak syurga ni, bila anak yang mati kecil, maka di akhirat nanti dia akan tunggu di pintu syurga. Dia anak syurga tapi dia minta keluar, dia nak tunggu. Dia kata, kami semua, kami tak nak masuk syurga, kami nak tunggu mak bapak kami. Ini anak-anak ni yang beri syafaat. Sebab dia boleh minta dengan Allah SWT, sebab dia tak ada dosa. Anak-anak kecil ni lah yang boleh memberi syafaat kepada kita masuk syurga. Samalah, untunglah. Kalau siapa ada anak-anak yang mati kecil, untung. Kalau anak hidup pun untung juga, untung belaka. Kalau anak yang kita didik dengan agama, dia juga memberi kita kebaikan. Contoh kita latih dia menjadi orang yang beriman, menjadi tahfiz dan sebagainya, boleh mensyafaat kita di akhirat nanti. Bermakna mati pun untung, hidup pun untung. Tapi hala mana? Hala tujuh agama. Tujuh agama. Baik. Dia kata apa? Abu Hasan Al-Ash'ari radhiyallahu anhu meneruskan soalan selanjutnya. Tanya lagi soalan. Sekiranya kanak-kanak itu mahu mencapai kedudukan yang tinggi selepas kematiannya, kewafatannya semasa kecil, adakah dibolehkan? Dia tanya lagi. Kalau anak-anak tu untuk mahu nak duduk tempat yang tinggi selepas kewafatan anak tu, boleh tak? Adakah dibolehkan? Jawab Al-Jubai,
Tidak boleh kerana seorang mukmin mencapai kedudukan yang tinggi dengan melakukan ketaatan, sedangkan mereka tidak mempunyai amalan seperti itu. Tanya lagi, berdebat dah. Tanya. Dia kata Al-Jubai tak boleh. Sebab dia kata, mati kecil tak kat tu je. Tapi dia kata orang melakukan ketaatan tu ditinggi, diangkat derajat, dia kata gitu. Tak sama dengan kanak-kanak yang mati kecil. Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bertanya lagi, jika kanak-kanak itu menyatakan itu bukanlah kesalahannya, kerana jika umurnya dipanjangkan, nescaya dia akan melakukan ketaatan seperti mana dilakukan oleh orang mukmin. Betul ya? Jika kanak-kanak itu hidup, dia tak buat salah, dia dipanjangkan umur, melakukan ketaatan kepada Allah SWT, maka diangkat darjat. Maka Al-Jubai menjawab, Allah akan berfirman, aku mengetahui jika dipanjangkan umur kamu, nescaya kamu akan melakukan maksiat dan akan diazab. Dia hujah dengan firman Allah. Dia kata Allah mengetahui kalau dia ni panjang umur, nescaya dia akan melakukan maksiat, akan diazab. Jadi teruklah. Jadi maka Allah matikan dia, maka dia menjadi tempat yang tinggi. Itu kata jawab Al-Jubai. Maka aku menjaga kemaslahatanku dan mematikanmu sebelum kamu sampai usia yang ditaklifkan. Yang ditaklifkan ni yang diberati lah, yang diberati hukum syarak. Taklif. Ambil balik mukallaf. Mukallaf tu taklif, diberati hukum syarak ataupun dengan berbadan syarak. Bermakna bila sebut cukup umur, balik cukup umur, maka diberati hukum syarak. Dia panggil taklif. Apa tu? Wajib semayang, wajib puasa, wajib zakat. Pasal apa wajib? Pasal dah cukup umur. Tapi belum tadi tak wajib. Tapi kalau dia puasa, dapat pahala? Dapat pahala. Ibu bapa latih dia, dapat pahala. Semayang, dapat pahala. Mana dapat pahala kalau semayang? Cuma kalau dia tinggal, tak berdosa. Pasal dia tidak ditaklifkan hukum syarak, tidak diberati hukum syarak. Sebab tu Nabi mengajar kita supaya melatih anak-anak kita supaya ajar semayang, didik semayang. 7 tahun, 10 tahun tak semayang, watan. Nak supaya anak itu terdidik dengan agama. Jangan sungguh sampai dia cukup umur baru nak. Ni cukup umur tak semayang lagi. Nak latih masa kecil. Bila terlatih masa kecil, maka darjah 5, umur 5 tahun, umur 6 tahun latih dia semayang, 7 tahun belum balik lagi latih dia puasa, terdidik. Bila dah besar, mudah. Ini 30 tahun baru nak balik, ada 40 tahun baru nak balik. Pukul 10 masak Maggi, sama naik dengan anak kan. Itu kalau 40 tahun, 50 tahun tu dia tak panggil balik tu, dia panggil apa? Balok liat. Tu bos itu. Ada tuan-tuan, ada tak semayang. Tengok tua-tua dah ada anak, ada cucu masih lagi tak puasa, masih lagi tak semayang. Macam mana yang akidah dia dengan Allah? Tak takut kat Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Abu Hasan Al-Asy'ari bertanya lagi, bagaimana pula sekiranya orang kafir berkata, dia tanya lagi soalan, bagaimana pula kalau orang kafir itu berkata, engkau mengetahui keadaanku seperti mana kamu mengetahui keadaannya, itu kanak-kanak yang meninggal ketika masih kecil. Orang kafir tanya, maka kenapa engkau tidak memelihara kemaslahatanku sebagaimana engkau menjaga kemaslahatannya? Tanya, macam mana tu? Maka mendengar soalan tersebut, Abu Ali Al-Jubai terdiam dan tidak dapat memberikan jawapan. Kalau itu Imam Muhammad Abu Zahrah, Tarikh Al-Mazahi Al-Islamiyah, ada dirujuk dalam kitab tu. Dikatakan juga perdebatan ini menjadi salah satu sebab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu meninggalkan pahaman Mu'tazilah. Ini salah satu pahaman Mu'tazilah. Hasil daripada perdebatan tu, dia kata ni lah salah ni. Mu'tazilah. Maka dia meninggalkan Mu'tazilah
yang tidak secara langsung menggugat kelangsungan perjalanan fahaman ini. Situ lagi. Nampak? Dia kalau kita anak-anak kecil tak kira lah orang Islam ke orang kafir, mana-mana dia bebas, maka dia bukan ditaklifkan hukum syarak, dia bukan menentu hala tuju itu. Maknanya walaupun dia kecil bukan dia masuk umur cukup umur tu baru dikira, baru dia taklif, belum di bawah. Di sini pelanggaran. Baik. Itu antara sebab. Ini salah satu sebab hasil daripada perdebatan Imam Abu Hasan al-Asy'ari dengan Abu Ali al-Jubai menyebabkan gelincirnya pahaman Mu'tazilah, maka dia meninggalkannya. Maka dia buat kajian. Hasil daripada perdebatan kajian, maka dia kembali kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah. Okay? Ada dalam Facebook saya tengok, kadang saya pun kata kita hendaklah berpegang dengan Ahli Sunnah wal Jamaah yang sebenar. Saya sebut dah tu, kita hendaklah meraihkan al-habaib, berselawat, berzanji. Lepas tu ada seorang nama apa tahu, dia masuk Facebook kita, dia kata bukan Ahli Sunnah wal Jamaah, dia kata Ahli Syiah wal Jamaah. Dia melabelkan saya ni Ahli Syiah wal Jamaah. Na'udzubillahi min zalik. Rupa-rupanya orang-orang Wahabi ni dia kata berselawat, berkompang, berzanji tu ya hanana, dia kata faham Syiah. Dia kata faham Syiah yang masuk ke Malaysia. Na'udzubillahi min zalik. Dia labelkan saya, dia kata Ahli Syiah wal Jamaah. Na'udzubillahi min zalik. Saya cakap dia balik, kata awak nak menghukum orang, apa belajar dululah. Kita tak naklah berdebat kan. Ada setengah kawan-kawan kita dalam tu, dia kata ni apa ni dia kata kalau bodoh tu simpan sikit bodoh tu. Saya tak boleh cakap macam tu kan, dengan serban ustaz, apa bodoh kau orang kan. Tapi nak cakap tu, tapi lapik lah sebab ustaz. Kan, contoh tuan-tuan, berlakon lah, nak cakap juga tu. Nak tunjuk warok lah kan. Ada dia kata Syiah tu, dia kata Habib datang Malaysia tu, Habib Umar datang Malaysia tu, dia kata bawa faham Syiah. Na'udzubillah min zalik. Ini satu penghinaan terhadap habaib. Allahu akbar. Takut kita. Berdiri bulu romaku Na'udzubillah. Ini yang kita nak bawa ni tuan-tuan, supaya kita jangan mengikut pahaman-pahaman tu. Kita satu golongan daripada 73 golongan tu. Saya nak bawa tadi saya tuan-tuan supaya faham akidah ni, kita ada rule yang betul. Ahli Sunnah wal Jamaah yang betul. Sebab apa tuan-tuan? Ada ramai kawan-kawan kita di luar sana mengaku Ahli Sunnah wal Jamaah, tetapi terpengaruh dengan pahaman Syiahnya, dengan Wahabinya, liberalnya, Aisihnya. Sedih. Hizbut Tahrirnya, macam-macam. Kita ikut Negeri Sembilan. Apa-apa masalah kita rujuk kepada mufti kita Negeri Sembilan. Alhamdulillah. Negeri Sembilan salah satu negeri yang berpegang teguh dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemah lagi ada tarekat pula. Lagi kemah. Salah satu Negeri Sembilan ni satu yang ada enakmen tentang tarekat. Lain tak ada. Itu yang geng-geng buat-buat tu sekarang. Kita tak nafikan bahawa tarekat ni ada juga yang menyeleweng. Sebab itulah ada enakmen ni. Nak masuk tarekat, tak siapa guru dia, ada sanad ke, jalur daripada mana, tarekat mana, ada manakib dia, ada guru. Boleh dulu. Kalau tak clear ni, ini lain macam ni. Ni Syekh Rabbana mana ni, ini bukan Syekh ni nak Syekh ni, tak boleh. Contoh. Bukan senang tuan-tuan. Okey? Baik. Itu cerita. Baik, kita tengok lagi bagaimana dah ibadah Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan kezuhudannya. Zuhud. Kita tengok. Daripada sudut ibadahnya, Abu Hasan al-Asy'ari radhiyallahu anhu merupakan seorang ahli ibadah yang hebat. Bersifat warak dan zuhud. Warak, zuhud,
Warak ni apa? Warak ni mana? Warak ni tunduk, meninggalkan, maknanya tidak terlobor dengan dunia, zuhud, tidak tergila-gila dengan dunia, dengan akhlak yang baik. Menurut sahabatnya Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bersemayam subuh dengan wuduk semayam isyak selama 20 tahun. Tu dia tuan-tuan, hebat iman kita. Hak ni jadi kafir kat lepok belah sana tu. Nauzubillah min zalik. Tengok, semayam subuh dengan wuduk semayam isyak selama 20 tahun. Bermakna daripada isyak sampai subuh tu bermakna tidak batal wuduk. Masya-Allah. Ini kelebihan yang Allah bagi kepada kekasih. Salah satu kekasih juga ulama, wali-wali Allah. Kita jangan pelik, jangan tanya siapa, pasal tak makan kau, tak berak, tak kencing. Ini jangan pelik tuan-tuan. Orang yang ahlullah, al-arif billah, wali Allah, dapat dengan Tuhan, dia tak fikir makan. Makan ni ada orang zikir je. Kenyang dengan zikir je. Kita jangan pelik tuan-tuan. Beliau hanya memakan hasil tanaman daripada tanah yang diwakafkan oleh datuknya Bilal ibni Abi Burdah ibni Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an kepada keturunannya. Dia tidak makan hal lain. Dia nak rezeki yang dia masuk tu, maknanya daripada hasil daripada datuk nenek dia. Jaga sungguh makanan-makanan yang daripada luar. Beliau hanya membelanjakan sebanyak 17 dirham pada setiap tahun, atau 1 dirham lebih sebulan. Allahu Akbar. Sikit yang makan. 17 dirham sikit sangatlah tuan-tuan. Kalau kita berapa ringgit dirham? Duit emas, dua emas tu. Dirham, dinar kecil, memang tak sikit. Nak cerita apa tu? Nak cerita dia belanjakan tu, maknanya belanja yang sangat kecil. Tu katakan betul zuhud. Kita hari ni mengaku warak, mengaku zuhud, tapi makan 4 pinggan zuhud. Mana contoh tuan-tuan? Ni zuhud sungguh. Warak sungguh. Makan sikit, belanja sikit, amal banyak. Baru zuhud. Kan? Meninggalkan perkara yang sia-sia. Kita duduk kedai mamak, standby sampai 2-3 jam. Sampai teh tarik tu buih teh tarik tu sampai melekat kat cawan, tak balik lagi. Sampai meja kursi pun menyampah dah. Contoh tuan-tuan. Minum ais cawannya. Ini kata token, tara untung. Ni orang tak buang masa tuan-tuan. Allahu Akbar. Orang yang beriman, kita nak macam tu tuan-tuan. Kita boleh tuan-tuan, boleh. Sebab itulah Nabi pesan kepada Sayyidina Muaz, aku ajar satu perkara supaya kamu menjadi ahli zikir. Maka lepas sembahyang, kata Nabi, engkaulah, aku sayang kepadamu. Ini adalah hadis. Maka Nabi suruh Sayyidina Muaz baca sebelum kita berzikir, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu Nabi, itu doa yang Nabi ajar kepada Sayyidina Muaz tu. Jadi kita pun boleh. Ini doa supaya kita menjadi orang ahli zikir. Sebelum kita sebut subhanallah tu, Allahumma a'inna lah kalau imam. Kalau sendiri, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, jadikanlah aku ni golongan orang yang berzikir. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika, orang yang bersyukur. Wa husni ibadati, ibadat yang cantik. Husni, husnul zon, sangka baik. Husni ibadatik, maknanya ibadat yang cantik. 3 tu Nabi suruh minta. Ahli zikir, orang bersyukur pada Allah, dan ibadat yang baik. Hadis sahih tu. Jadi kita masih lagi ada setengah-setengah imam dia baca sebelum zikir, ada tak baca. Jadi ni kita dengar malam ni tuan-tuan. Jadi siapa jadi imam sebelum zikir tu sunat sebut Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ada riwayat lain tambah Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa ta'atika wa husni ibadati. Ketaatan kepadamu, tambah lagi boleh, tak masalah. Ada hadis. Okey. Baik. Ini satu ilmu. Kita nak menjadikan orang zikir. Pasal apa kata ulama? Kalau kita sentiasa berzikir kepada Allah, kita sentiasa ingat tasbih kat tangan,
Itu bermakna Allah telah memilih kita masuk dalam golongan-golongan ahli zikir. Orang dekat dengan Allah. Ahli zikir ni orang dekat dengan Allah. Zikrullah, ingat pada Allah. Zikrul maut, ingat pada mati. Jadi beruntunglah siapa-siapa yang dipilih oleh Allah SWT, yang mana kita sentiasa berzikir pada Allah. Tasbih tu, terutamanya tasbih kayu lah, kayu koka, kayu dan batu. Kerana Nabi sebut tasbih yang dibuat daripada kayu batu ni, kerana batu kayu itu bersifatnya bertasbih pada Allah. Sebab tu saya tak showkan zikir dengan tasbih digital tu. Kena pakai kayu, zikir kayu. Zikir ni tasbih bukan ikut dalam poket ni makruh. Kalau dalam kitab Ustaz Muhaizat, Ustaz Nasrul Nasir, dia kena gantung kat sini ni sebenarnya. Tapi setengah orang kita gantung sini, orang kata tok ca mana pula dah. Tu masalah ilmu kita, tuan-tuan. Dia kata tok Sami gantung sini. Tu tok Sami, kita bukan meniru tok Sami. Tasbih gantung kat leher ni mana memuliakan tasbih. Sebab itulah kita. Ada ulama, saya tak ingat nama apa. Dia tertinggal tasbih tak atas lantai, dia terlangkah tasbih. Dia beristighfar, bertaubat 100 tahun. Sebab tu apa tempat-tempat yang kita mulia. Contoh sejadah kita. Sejadah yang tempat kita sujud tu jangan dilangkah, jangan dipijak. Sebab mulia tempat sujud tu. Kalau ikut nak lipat sejadah pun, hak sujud tu tak belah atas. Itu adab kita yang Nabi ajar. Kita hari ni lipat jadah ikut dan, kaki duduk atas lah. Kita kena lipat jadah, kau ni kan, lipat. Pastikan hak sujud di atas. Itu sunnah dia, tuan-tuan. Sama tasbih ni, kalau boleh buat dalam poket atas. Tasbih, kayu. Ni kayu koka. Kayu koka. Kayu bertasbih, batu. Saya beli ni koka ni. Koka Mesir ni. Contoh. Sebab apa? Sebab kata Syekh, apabila tasbih kat tangan, tasbih itu sendiri akan mengingatkan kita untuk zikir pada Allah. Kalau tak ada tasbih, tak ingat. Contoh. Jadi tasbih ni bukan kita nak menunjuk tak, nak mengingatkan kita supaya zikir pada Allah. Sebab tu kata Imam Ghazali, siapa yang ada hajat, hendaklah membaca bismillah, basmalah 1000 kali sehari. Kalau ada hajat besar, baca basmalah bismillahirrahmanirrahim selama 20 hari berturut-turut. Lepas tu, lepas baca basmalah tu, dilakukan solat sunat 2 rakaat. Lepas tu minta hajat. Kata Imam Ghazali, ini wasiat Imam Ghazali, insya-Allah Allah akan mengkabulkan hajat kita. Besar tu untuk pahala tu, basmalah ni. Basmalah tu mana ringkasan daripada bismillahirrahmanirrahim. Kalau hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Hauqalah, la haula wala, kan? Semua tahu dah. Semua yang tahu belakang ni, saya perangat je ni. Kan? Saya mengajar ni pun perangat je. Semua alih-alih belakang tu. Saya tengok hebat-hebat belakang dah, ustaz-ustaz mari sini. Saya paling bawah sekali je. Dah peringat, panas je. Kan? Makan min air kan? Air nasi lauk, makan sejuk tak sedap kan? Panas je. Dah ada belakangnya. Boleh? Boleh? Boleh carilah tasbih. Pakai. Sebab tu kan Syekh Fuad dia galakkan kita pakai tasbih, tak payah pakai digital tu. Sebab bila tasbih tu kita kira subhanallah, subhanallah, bismillah, selawat 1000 kali, basmalah. Maknanya tasbih juga akan menjadi saksi di hadapan Allah di akhirat nanti. Apa yang kita zikir tu, tasbih tu, kayu atau batu tu. Tu hebat, tuan-tuan. Okay. Baik. Dia kata apa? Ketahuilah, sekiranya kita ingin membongkar ketinggian pribadinya, itu Abu Hasan al-Asy'ari, nescaya menjadi sempit helaian-helaian kertas dan menjadi tumpul mata-mata pena untuk mengungkapkannya. Nak cerita apa ni? Nak ceritanya hebatnya Tok Guru ni, ulama besar kita ni. Kau nak cari, nak bongkar pribadi dia, bagaimana hebatnya ibadah dia, bagaimana akhlaknya, maka sempit helaian kertas. Maknanya sempit, tak boleh nak catat. Dan tumpul mata kita, mata pena tumpul nak mengungkapkannya. Maknanya nak cerita apa tu? Nak cerita banyaknya kelebihan-kelebihan, kebaikan-kebaikan, karamah-karamah yang ada pada beliau.
Justru siapa yang ingin mengenali kedudukannya, maka hendaklah menambah perasaan kasih terhadapnya. Barang siapa yang mengasihi, Nabi sebut barang siapa yang mengasihi alim ulama, tok guru dan sebagainya, maka di akhirat nanti orang yang kita kasih tu juga akan menziarahi kita, juga akan menemui kita, dan juga mereka juga mensyafaatkan kita, memasukkan kita ke dalam syurga juga. Tapi syafaat yang besar Nabi lah. Ada satu kisah, tuan-tuan. Kisah ni masa hidup dia ni, dia suka, dia sayang kepada tok guru dia ni, dia berkhidmat kepada guru dia ni. Dia ni jahat lah, dosa banyak. Akhirnya dia duduk dalam neraka. Jadi tok syekh ni, tok guru ni nak masuk syurga, maka Allah kata, pergi tengoklah dalam neraka tu siapa-siapa yang kamu nak ambil. Pergi tengok, dia kenal ni. Maka tok guru tu akan tarik masuk syurga. Jadi kalau kita tak sayang guru, macam mana dia nak tarik kita? Contoh, sayanglah ulama. Kata ulama, sayangilah ulama. Dengan sayangnya kita kepada ulama juga menyebabkan asbab kita dikeluarkan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi sayang kepada Nabi, lagilah berdesuk masuk syurga. Selawat 1000 kali sehari. Nabi sebut, siapa selawat 1000 kali sehari, aku jamin wajib bagi syafaat di akhirat nanti. Tu sayang cinta pada Nabi ya. Baik, kalau kita tengok keilmuan Abu Hasan Al-Asy'ari, kita pengenalan dengan dia dulu. Ustaz Abu Ishaq Al-Isfirayini radhiyallahu anhu berkata, sekiranya dibandingkan aku, kata Syekh ni, ustaz ni, kalau dibandingkan aku dengan Syekh Abu Hasan Al-Bahili radhiyallahu anhu, maka aku seperti setitih air lautan. Tu dia perbandingan dengan Syekh Abu Hasan Al-Bahili. Ini ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Aku mendengar Syekh Al-Bahili rahimahullah taala, di sana rahimahullah taala, murid ni baru murid Imam Abu Hasan Asy'ari. Syekh Al-Bahili ni murid kanan Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Berkata, perbandingan aku dengan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu seperti setitik air dengan lautan. Masya Allah. Ini Syekh dua-dua ulama besar ni. Syekh Al-Bahili dia kata, bandingkan Syekh anak murid dengan guru, dia kata kalau nak bandingkan ilmu, maka Syekh Bahili kata, aku ni umpama setitik air yang berada di dalam lautan yang penuh tu. Masya Allah. Ini yang geng-geng belah sana duduk kafe kan ni. Na'udzubillah min zalik. Biar fikat dia dah. Ya? Sebab orang tak mengaji sifat 20. Bila tak belajar sifat 20, dia tak kenal siapa pelopori sifat 20 Imam Abu Hasan Asy'ari. Bermakna dia tolak sifat 20, automatik dah dia tolak tu imam, tu guru tu. Dia tolak. Dia biar kita tolak, kita belajar. Sebab kita ahli sunnah wal jamaah. Semua saya nak mengajar ni supaya jangan terpengaruh dengan pokok-pokok belah sana. Jangan kita berpengaruh. Selamat akidah. Akidah ni penting, tuan-tuan. Akidah penting. Sebab tu ada ulama mengatakan, kalau kita beribadat, solat contohnya, berpuasa, kita tidak kenal Allah, maka sia-sia. Apatah lagi kalau kita berpegang dengan akidah yang sesat, yang tak betul, yang menyeleweng, yang keluar daripada ahli sunnah wal jamaah, tak terpakai. Sebab akidah tu yang betul tu yang Allah boleh terima segala ibadat kita. Ni penting, tuan-tuan. Ni jaga semua akidah. Ni jaga sungguh-sungguh. Bagaimana nak mengenal Allah? Salah satunya ialah mempelajari ilmu sifat 20. Mengenal sifat-sifat Allah, mengenal af'al perbuatan Allah. Tak boleh nak cari lazat Allah, tak boleh. Beriktikad Allah itu ada, sudah. Sebab Allah itu ada, wujudnya Allah itu bukan berjisim, berjirim, bersifat macam kita, tidak, mustahil. Kata ulama, siapa yang nak mencari zat Allah, gila lah. Tak boleh. Sebab lalainya laisa kamitslihi syai'. Bersalahan Allah dengan sesuatu yang dijadikan. Bersalahan pada zat, bersalahan pada sifat, bersalahan pada af'al, perbuatan. Kalau sama Allah dengan makhluk, maka ternafilah ia Tuhan. Boleh.
Masuk sikit. Belum masuk lagi tapi dah masuk sikit tu. Sifat 20 tu. InsyaAllah. Nak jadi. Jadi saya nak diri saya tuan-tuan supaya tanamkan minat untuk mempelajari sifat 20 ni sebagai tembok benteng kita daripada ajaran-ajaran sesat. Macam rumah kita tuan-tuan, benteng kita, rumah kita. Kalau kita nak buat rumah apa dia je? Kalau nak buat rumah apa dia buat dulu? Bin lah. Pasal apa buat bin? Alah tak payah buat bin lah, buh batu ikat lah. Boleh? Tak boleh. Kita buat apa tu? Pacak tu, buh besi. Buh semen, buh besi. Untuk apa buh besi tu? Supaya tak tumbang. Lepas tu kita buat rumah, kita buat pula tapak gajah kan. Pasal apa? Pasal rumah tak runtuh. Begitulah akidah kita. Rumah pandai pula buat tapak gajah, buat bin takut runtuh. Tapi kita tak ada tapak. Akidah kita. Tapak akar tunjang tu. Kan saya sebut tu. Kita akar tunjang. Pokok tegaknya pokok tu bergantung kepada akar tunjang. Kalau akar tunjang tak kuat, maka angin tiup tumbanglah pokok tu. Begitulah akidah kita. Boleh? Akar tunjang itu akidah, batang itu fiqh, daun pucuk-pucuk bunga tu dah tasawuf. 3 tu. Jadilah kita seperti pokok, Boleh ingat pokok tu. Tapi jangan ada ingat lagu tu, kenapa pokok goncang, angin yang goncang, itu lagu. Pokok kecil, kalau pokok besar goyang tak? Tak goyang. Pokok kecil boleh kata angin yang goyang. Kalau pokok besar, sudah. Tak goyang pun. Nak goyang apa pokok besar? Besar pun meluk. Itu lagu. Lagu bagus juga. Lagu apa? Lagu sepohon kayu apa? Sepohon kayu daunnya rimbun. Ada kadang-kadang saya pernah dulu masa buh lagu tu dalam geruk. Buh dalam geruk. Mungkin dalam geruk tu ada orang tak semayang kau tu. Ni lagu ni nak perli orang tu. La ilaha illallah. Kita buh lagu tu, dia kata nak perli orang tu. Kalau buh lagu nak perli orang tak payah, dia marah. Maknanya mungkin dia tak semayang kot. Sebab ada lagu tu kan, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Tu okey lagi. Cerita pokok. Tu belakang dia marah tu. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Dia kata lagu nak pulih aku tu. Dia tahu aku tak sembahyang, pulih aku tu, nak pulih orang tu. La ilaha illallah. Kita balas balik, siapa yang makan cili dia rasa pedas. Tapi saya ubah sikit, siapa yang makan cili dia tak rasa pedas, dia rasa cili. Baru betul. Sebab apa? Sebab cili tak semua pedas. Macam mana? Boleh terima? Pak cili pula dah. Siapa yang makan cili dia rasa cili. Siapa yang masang cili rasa pedas, itu mana rasa cili yang pedas. Tu betul ya. Confirm betul. Kalau jawab periksa 100%. Boleh? Nak main dengan ustaz mampu ya. Ada pula macam cili rasa pedas. Rasa cili ya. Sebab pedas daripada mana? Daripada cili ya. Siapa yang makan cili rasa pedas, rasa cili tu pedas. Sebab apa? Tak semua makan cili rasa pedas. Makan cili tak pedas. Lepas tu boleh nak kata cili pedas? Peningnya bak cili pun dia jadi soalan tu. Contoh tuan-tuan bila kita walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Betul lah ayat tu, baguslah tu. Hidup 1000 tahun tak sembahyang, ni sampai ke mati tak sembahyang, macam mana? Musuh Tuhan, musuh Nabi, musuh umat Islam orang tak sembahyang. Sebab itulah kita tuan-tuan jaga akidah kita, jaga akidah anak-anak kita, jaga solat. Itu utama asas dalam kehidupan. Lepas tu tambah-tambahlah. Sebab kita ni nak mati, kita ni hamba Allah. Tak malukah kita dengan Tuhan? Tak malukah kita dengan Tuhan? Allah bagi nyawa kita, Allah bagi badan, Allah bagi makan, kita tak solat. Allahu akbar. Na'udzubillahi min zalik. Tak terima kasih langsung dengan Tuhan. Bangga dengan macam orang yang tak semayang. Saya baca dalam kitab Al-Yawaqid tu Jawaqid.
dosa orang tak semayang ni maknanya masuk dalam kubur akan diazab oleh seekor ular yang berapi, gigi kuku daripada api neraka, di mana ular itu nama Sujaul Aqra. Mana kalau bisa ular tu menggigit orang tu, kalau dalam kitab tu sebut kalau bisa ular yang menggigit orang yang tak solat dalam kubur tu, kalau bisa ular tu sekarang ini, ketika ini, kalau Allah izinkan jatuh atas muka bumi ni, nescaya hancur bumi ni. Na'udzubillah min zalik. Tapi duk dengar ceramah duk macam tu, duk hangguk-hangguk tapi tak solat juga, tak masuk. Tak masuk sebab tak kenal Tuhan. Ini kita nak belajar ni bagi kenal Tuhan ni. Ada kebesaran Allah, yakin dengan Allah. Yang masalah jadi yang durhaka pada Allah, yang zina, minum arak, judi, rasuah, sebab tak kenal Tuhan, tak takut kat Tuhan. Bila dia takut, dia ada Tuhan dalam diri dan nampak Allah, tengok malaikat cantik, ada iman, dia takut akhirat nanti dengan azab neraka, tak berani, betul tak? Tapi tak kira dunia, tak kira sapu lah. Sebab tu saya nak Ustaz Samsul debat dia kata, jangan rasuah, dia kata 100 simpan dalam poket, 200 jangan cakap kuat-kuat, 1000 diam-diam, sapu semacam dia sedap dia punya ayat tu. Na'udzubillah min zalik. Tak takut dengan Tuhan, durhaka pada Allah Subhanahu taala. Sikit lagi ya. Kalau nak dibandingkan kita dengan syekh ni lagi jauh. Ni dua-dua syekh ni pun dia setitik kita lagi jauh dah tuan-tuan. Apatah lagi kita dengan Nabi SAW, lagi jauh lah. Umpama langit dan bumi, Masya Allah, jauh sekali. Sama juga Nabi sebut, siapa yang Allah beri ilmu, orang berilmu dengan orang abid. Nabi sebut, orang berilmu, kita belajar orang berilmu dengan orang abid ahli ibadat. Perbandingan Nabi sebut seperti mana aku dengan kamu semua. Maknanya jauh, cukup jauh. Sebab itulah kita dituntut menuntut ilmu. Sebab ilmu dahulu belum ibadah. Kalau beribadah tanpa ilmu, tak pakai. Ilmu bila beribadah atas dasar ilmu, barulah disah, diterima oleh Allah SWT. Banyak tinggi ilmu tu. Tapi ilmu pun amal lah. Sebab tu Nabi sebut, ilmu perlu diamalkan. Kalau ilmu tak diamalkan, seperti mana pohon yang tak mengeluarkan buah, pohonnya dah tak boleh hasil. Ya? Sikit lagi nak habis tajuk ni. Al-Qadhi Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, semulia-mulia keadaanku ialah aku memahami kalam Abu Hasan Al-Asy'ari. Nampak tak? Dia kata semulia-mulia keadaan aku ni. Dia kata aku ni dimuliakan oleh Allah SWT kerana apa? Kerana aku memahami sungguh kalam, kata-kata Abu Hasan Al-Asy'ari yang katakan lupa Ahlussunnah wal Jamaah ni. Jadi kita sama lah tuan-tuan. Bila kita belajar, kita mengenali Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan kita mengenali, kita memahami sifat 20, sama lah. Kita akan dimuliakan. Kita akan diangkat darjat kita di sisi Allah SWT kerana kita berada di dansa yang benar. Ni kita nak ni. Ingat tuan-tuan, sebab saya baca dalam satu kitab, orang yang mati ada cerita seorang penggali kubur. Ada cerita seorang penggali kubur, dia gali kubur, dia jual kain kapan. Malam petani orang ke bumi dia gali. Dia terkejut satu mayat ni dia gali-gali, mayat ni beralih daripada kiblat. Padahal masa bumi tu menghadap kiblat. Maka dia cerita pada orang kampung, dia kata, siapa yang tanam tak betul? Kami tanam semua kiblat semua. Saksi tu imam bersaksi. Cek rupa-rupanya orang tersebut dia menganut ajaran sesat. Orang yang menganut ajaran sesat bermakna Allah tidak rela mukanya dihadap ke kiblat. Ini kisah penggali kubur, curi kain kapan. Bahaya. Kita takut macam tu tuan-tuan. Takut.
Bila ajaran sesat, Allah tak terima menghadap kiblat. Allah tak iktiraf kita sebagai ahlul kiblat. Ini kita takut. Ini kita takut. Ini kisah kita boleh ambil pengajaran. Rupa-rupanya dia masa hidup dia ajaran sesat. Ajaran sesat. Menyeleweng, keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Ini kita takut ni. Walaupun kita tengok sekarang semayang macam kita, semayang berserban macam kita, berjubah macam kita, kalau etikad dia tak betul, tadi ni penting belajar ilmu. Sifat 20 ni tak tahu bila nak habis tak, Cik Zul. Jangan tanya bila nak habis. Nak habis panggil kerak-kerak lagi. Macam tu. Tapi saya minggu kelima ya. Tak lain tak boleh penuh. Ada bulan yang tak ada minggu kelima sajalah. Kecuali tempat lain batal lah. Apalah tuan-tuan lah. Tak apa, selu-selu yang steady. Hal lain pun ada. Tu saya showkan. Cari ni. Cari biar kita jumpa ni ilmu. Mantapkan ilmu akidah dulu. Usuluddin ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Ini dulu. Dalam masa yang sama semayang lah. Jangan duk ujuh dengan pok-pok nu. Dia pelekehkan kita mengaji sifat 20. Dia kata ada satu negeri, dia kata ada ustaz tu cakap, bila tak belajar sifat 20 tak kenal Tuhan, maknanya semayang tak terima. Wah, itu salah tu. Semayang lah. Dalam masa sama kita mantapkan ilmu tauhid sifat 20 ni. Cara dia hujah dia nak kondens sifat 20. Sampai kawan tu dia kata semayang tak terima. Sampai kawan tu kata orang tu sampai tak semayang. Sebab apa? Tak belajar sifat 20. Sifat 20 tak semayang. Ini satu fitnah kepada orang mengaji sifat 20. Ni kata Syekh Husni Ginting tu, dia sebut dalam dia punya buku kitab dia. Ini satu fitnah yang besar kepada orang yang mengaji sifat 20. Tidak ada ustaz yang mengatakan gitu. Dia kata bila ustaz kata kalau tak belajar sifat 20 tak kenal Tuhan, semayang tak jadi, maka orang tu pun dengar tak main pasal apa tak semayang. Pasal aku tak semayang, pasal aku tak mengaji sifat 20 tak kenal Tuhan. Ada ustaz cakap macam tu. Bahayalah, fitnah. Na'udzubillah min zalik. Bismillah. Alhamdulillah. Pukul berapa tuan-tuan ni? Apa setengah dah? Boleh? Boleh lagi? Pukul 10 boleh? Boleh duduk saya nak balik. Tuan dekat, saya jauh. Okay? Tapi saya paling banyak pahala sebab jauh. Langkah tu jauh kan? Walaupun tuan jalan kaki, itu pusing dengan tayar tu, jauh. Contoh. Tapi saja seimbang lah, ya. Pahala besar berlaku, ya. Ikhlas pada Allah SWT. Yang penting kita ikhlas dengan Allah SWT. Besar berlaku. Duduk dalam majlis ilmu ni besar pada. Nabi sebut lah, orang yang mati dalam ilmu duduk diberi pahala jihad fisabilillah. Orang yang mati menuntut ilmu, Allah akan bagi husnul khatimah, kesudahan yang baik, insya-Allah. Mati dalam keadaan beriman. Mati dalam keadaan beriman. Mati dalam keadaan mengucap dua kalimah syahadah la ilaha illallah. Banyak lagi lah kelebihan. Jadi samalah mengaji, ya. Tak kira lah mengajilah ustaz mana-mana pun. Kalau tak sedap ustaz ni, pergi ustaz ni. Tak sedap ustaz ni, jangan ni tak sedap, ni tak sedap, ni tak sedap, semua tak pergi. Bermakna hak tak mari langsung tu semua ustaz tak sedap kot. Wallahu alam. Ustaz buruk sangka ni, ustaz ni tak baik ni, ustaz ni buruk sangka. Buruk sangka ustaz, mazmumah ustaz. Contoh saya cakap kan. Ada setengah orang dia pilih juga, dia pilih ustaz, dia pilih kitab, tak apalah. Tak apa pilih, tak apa. Yang penting pergi kuliah. Ni pilih punya pilih, satu kuliah tak pergi. Ustaz ni tak bagus, ustaz ni slow, ustaz ni kuat, ustaz ni tak pandai, ustaz ni tak bagus. Pergi pasar malam yang bagus. Tak ada apa. Contoh. Bukan sini, pak lain. Di Uganda. Baik. Nak bukti mana tu tak tesen ni? Satu, kita bukti sini. Dia kata apa? Ramai di kalangan kumpulan ulama besar yakin dengan berita gembira yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dapat pahala percuma tuan-tuan. Bila saya sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan berselawat. Dalam satu hadis Nabi sebut ada beberapa golongan yang mana merupakan orang yang tergolong dalam menentang sunnah. Satu,
apabila disebut namaku dia enggan berselawat. Jaga tuan. Kalau sebut sallallahu alaihi wasallam, tok khotik ikut tepuh pun kita sunat jawab sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bila dengar azan tak jawab azan. Yang ketiga, bila kencing berdiri. Yang keempat, bila semayang sebelum bagi salam dia sapu muka. Itu ada dalam hadis. 4 golongan yang dikategorikan penentang sunnah. Apabila azan tak jawab azan, apabila dia kencing berdiri, apabila dia disebut namaku kata Nabi dia enggan berselawat, dan apabila dia semayang sebelum habis semayang dia sudah menyapu-nyapu muka. Golongan penentang sunnah. Nak tak kita masuk dalam golongan ni? Na'udzubillah. Nanti ingat tu. Itu ilmu tu. Bila sebut sallallahu alaihi wasallam, jawab sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sebut siapa yang enggan berselawat, tak selawat, kata orang tu kedekut. Orang tu kedekut, orang tu sombong. Kalau Kelantan kata kupik-kupik. Tahu kupik? Kupik ni mulut luah dia sepik, jadi kupik sepik. Kalau mulut luah tu, luah. Kalau mulut dia sepik tu jadi kupik . Bila kupik ni maknanya kedekut . Mana kemuk sungguh lah, kemuk. Mana kemuk. Kedekut sungguh. Nak keluar RM1 demam. Kan macam ada kisah tu pergi masjid. Dia pergi masjid jemaah kan. Dia kata ni RM10 ni nak beli rokok. RM5 ni nak buat minyak motor. RM1 ni nak masuk tabung masjid. Contoh lah, bukan tempat sini, tempat lain lah. Dia pun tengok kiri kanan tu, Allah, ustaz ada serban besar. Dia tabung lalu, Allah. Nak belik, nak kira duit macam dia pun confident, cabut. Tercabut RM10. Seminggu demam. Allah, silap pula aku. Seminggu demam. Contohlah. Kadang-kadang berkira sungguh kita nak sedekah. Ni siapa yang tengok live ni, siapa yang hadir ni adalah cuma derma ni. Bagus ni, siapa yang menyumbang ni, walaupun RM1 ni kelas ni untuk didengar oleh tengok, besar pahala. Ada akaun kan? Masuk akaun. Siapa yang tengok live, masuk akaun. Ada akaun masuk. Walaupun RM1, derma, besar pahala. Maknanya kata Nabi, kata ulama, duit yang kita masuk derma kat surau, imarah surau masjid tu, itulah harta kita, itulah duit kita dunia dan akhirat. Betul tak? Dalam poket kita belum tentu. Kita kata duit kita, tengok minta motor habis, kedai minyak. Dalam poket kita beras habis, motor pancik, kereta pancik, belum tentu lagi duit. Bila kita buh dalam tabung masjid, itulah harta kita sampai akhirat. Betul? Masuk derma. Siapa yang tengok live ni derma, rajin tu masuk. Ni tabung ada nombor akaun. Ni tu besar tu. Bank Islam. 05 01 201 005 3038. Cantik, banyak kosong. Bahaya banyak kosong tu, takut kosong. Okey. Masya-Allah. Betul tak? Besar. Sebab tu kata ulama, orang yang infak untuk majlis ilmu ni tu, duduk dalam majlis ilmu pun besar. Sebab tu kata Abu Darda, kun aliman, naklah kamu menjadi orang berilmu. Tak boleh jadi ilmu, kun au muta'alliman, jadi dah orang untuk ilmu. Jadilah golongan, tak ada golongan kedua, jadi golongan 3, au mustami'an, orang yang mendengar majlis ilmu. Tak boleh juga, jadilah golongan keempat, au muhibban, kasih kepada majlis ilmu. Tu masuk tabung masjid, tabung surau, kasih ilmu. Tak apalah walaupun datang, tapi duit masuk. Tak apalah dia tak datang, tak dapat hidayah lagi mai masjid surau. Pisang dulu, begar dulu, tak apa. Lepas tu dia. Contoh tuan-tuan. Betul tak? Ini ilmu, tak ada mengaji, tak nak dengar, tak nak kasih kepada ilmu, tak nak, kata Abu Darda, jangan jadi golongan kelima, golongan rugi. Ngaji ilmu tak ada, tak nak ngaji, tak nak dengar, tak kasih kepada majlis ilmu, tak ada apa. Golongan yang rugi, golongan yang celaka. Golongan yang kelima. Itu pesan wasiat Abu Darda. Abu Darda kan? Terkenal dengan doa dia untuk bentin daripada api itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana rupa dah saya. Hafal doa tu. Allahumma anta rabbi. Kadang-kadang tukar dengan pengurus istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana jadi masuk pengurus istighfar. Elok amal tuan-tuan.
Doa Abi Darda tu elok daripada mati lemah terbakar ya. Allahumma tarbila ila maqdul ashil azim. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun wala hawla wala quwwata illa billahil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Doa tu. Elok tu. Ada kisah dia bagi pada rumah dia, rumah terbakar. Keliling rumah dia tak terbakar. Dia kata aku mengamal kasih doa yang diajar oleh Nabi itu doa Abi Darda. Orang dulu-dulu orang dulu-dulu saya ingat lagi orang dulu belah datuk-datuk nenek dia bakar kebun ni, dia baca doa Abi Darda. Kebun dia terbakar tak pergi merabuk ke kebun orang. Saya satu doa Abi Darda. Hebatlah orang dulu dia amal sungguh. Okey, elok baca tu, mengelak daripada terbakar lemah dan sebagainya. Untuk penyakit pun elok baca tu, doa Abi Darda, penyakit Covid dan sebagainya baca 3 kali pagi 3 kali petang. Dia kata apa? Ramai kalangan ulama besar yakin dengan berita gembira dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kehadiran Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Asy'ariyin. Ada hadis Al-Asy'ari. Yang antaranya dia kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum ahlul Yaman." Ni saya nak berhabis sini, nak berhabis sini. "Atakum ahlul Yaman hum araqu afidah wa alyanu quluba al-iman yaman wal hikmah yamaniyah." Ini dia oleh Al-Bukhari. Ini oleh Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, hadis yang bernombor 4127 dan dalam Muslim hadis yang ke-52. Dia kata apa? Telah datang kepada kalian penduduk Yaman. Ni Nabi sendiri iktiraf tuan-tuan ni. Nabi sendiri mengiktiraf Abu Hasan Al-Asy'ari. Maka amat-amat kecewa, amat-amat malanglah siapa yang menghina Abu Hasan Al-Asy'ari, mengkafirkan. Na'udzubillah, Allah akan bagi baloklah kepada yang mengkafirkan Abu Hasan Al-Asy'ari. Nabi sendiri mengiktiraf. Telah datang kepada kalian penduduk Yaman, mereka ialah orang punya perasaan kasih, hati yang lembut, keimanan dan hikmah berada di Yaman. Dan Nabi musahkan. Itu antaranya ialah akidah yang benar Nabi sebut selepas itu ikutlah Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mas'ud Al-Maturidi. Ada belakangan dalam kitab dia akan huraikan. Tu. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqudumu qaumum hum araqun afidatan minkum." Akan datang satu kaum, mereka mempunyai hati yang lembut dari kalangan kamu. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan hadis ini, datang kaum Asy'ariyun. Mana kaum Asy'ariyun daripada Yaman, antaranya apa dia? Ialah Abu Musa radhiyallahu anhu, iaitu Datuk Abu Hasan Al-Asy'ari. Bermakna tempiah rahmat barakah Yaman tu, Al-Yaman sampai sekarang kita. Siapa yang beramal dengan pengajian kitab, salah satunya ilmu yang kita belajar di ilmu sifat 20 ni, ada sifat 50 dan sebagainya. Nampak tak? Ni antara. Maka inilah kita lah antara pelopor mengikut Asy'ariyun. Rahmat akan melimpah kepada kita kalau kita mempelajarinya. Kalau tak pelajarinya atau kita mengkafir, menyesal lagi teruk dah tuan-tuan. Dalam hadis lain mengatakan selepas diturunkan ayat ini, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Surah Al-Maidah ayat 54. Maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang dia kasih kepada mereka dan mereka kasih kepadanya. Jadi begitulah orang kata cinta berbalas. Kalau kita tidak cinta kasih kepada Al-Asy'ari ni, atau Abu Hasan Al-Asy'ari ni, macam mana? Di mana letaknya kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka ialah kaum ini. Nabi meletakkan menepuk tangan di belakang Abu Musa Al-Asy'ari. Nabi mengiktirafkan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Okey? Tuan-tuan, insya-Allah Maka seterusnya Al-Hafiz Al-Asakir. Kita akan sambung akan datang tuan-tuan. Cukuplah tu 8.46. Tak mau lebih-lebih insya-Allah. Lagi lama-lama lebih masa, lagi kurang. Tanya pasal apa ustaz? Kuliah saya kurang sebab ustaz pagi lewat. Sudah. Salah saya juga. Sebelum ada syarat tu saya berhenti awal. Boleh tuan-tuan
Boleh lah, ilmu sikit-sikit lah. Kita panah hujan-hujan ni ya. Kita akan sambung lagi. Nak cerita tentang imam kita. Ni kita tak tengok lagi manakib, kita tak tengok lagi anak murid dia. Kita tengok lagi murid-murid dia. Masya Allah. Kita tak tengok lagi mazhab. Asy'ari. Ya. Tokoh-tokoh ulama yang tersohor diiktiraf oleh ulama dunia. Ulama dunia tu bahawa i'tiqad Asy'ari adalah merupakan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Nampak? Bukan Malaysia tuan-tuan, dunia mengiktirafkan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah itu sifat 20. Jadi saya menyerulah diri saya tuan-tuan, tak payah bergaduh. Mana kalau orang tu mempertikaikan sifat 20 dan sebagainya, kalau boleh larilah daripada dia. Sebab kita tak nak tempiah kesesatan tu kepada kita. Kita tak payah berkawan lah. Bukan nak putus silaturahim, tak payah kawan lah. Bahaya. Dalam akidah ni bahaya. Ya? Jadi itu antaranya. Jadi takut tempiahan kita habis. Dalam akidah ni tuan-tuan, hati-hati. Kita angguk saja membenarkan apa yang dicakap, sedangkan itu adalah wasak akidah. Kita pun terkeluar akidah. Na'udzubillah min zalik. Baklur guru saya berpesan, dalam bab akidah ni, bab tauhid ni, kita jangan berdebat. Kita jangan berbahas. Kalau dia tanya kita, kita tak boleh jawab. Ataupun kita tanya dia tak boleh jawab, dua-dua tak boleh jawab. Ataupun jawab melelong, maka dua-duanya akan jatuh kepada kesesatan. Sebab tu dielakkan kita berdebat dalam bab tauhid ni kalau kita tidak ada ilmu tentangnya. Takut dua-dua sesat. Ingat lagi guru saya pesan, jangan kita berdebat dalam bab akidah. Bab fiqh, bab lain tak apa sebab ada khilaf. Ya, bab fiqh, bab mazhab nak berdebat. Ni mazhab Hambali, Hanafi, lah lagi. Kalau bab tauhid jangan. Silap gelincir kita, rosak akidah kita. Boleh jatuh kafir, na'udzubillah min zalik. Jangan main-main bab akidah ni. Na'udzubillah min zalik, ya. Okey. Kita berhenti sekat dulu lah. Saya minta maaf banyak-banyak lah. Kalau ada salah dan silap, tegurlah saya lah. Kadang-kadang bercakap ni ke depan ni berasa pandai, tapi silap orang tengok pun sama dah. Boleh komen, boleh tegur, tak apa, saya terbuka. Kalau silap mana-mana saya bagi tahu, saya akan betul baliklah insya-Allah. Kita manusia ni tak lari daripada kesilapan. Okay? Manusia ni berkata nisyan, insan, nisyan tu pelupa. Pelupa, bila pelupa perlu diingatkan, ditazkirah. Kan? Wallahu a'lam. Saya minta maaf banyak-banyak. Terima kasih banyak atas sokongan tuan-tuan dan puan-puan datang. Alhamdulillah, semoga Allah ganjarkan pahala. Semoga kita semua bersama-sama berdoa, semua kita semua dikumpulkan dalam syurga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Sebagai keberkatannya, kita mohon keberkatan dari Allah SWT dengan tasbih kafarah. Kenapa? Nabi SAW bersabda, sesuatu majlis, tak kiralah majlis yang baik, dimulakan atau ditutup dengan tasbih kafarah, itu dengan lafaz subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu, maka majlis itu akan diberkati oleh Allah SWT. Itu hadis. Sebab itu kita dengan tasbih kafarah. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan diikuti dengan suratul asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nuril muzhibi linisani bi nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.
minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.